Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan pendahuluan LGBT. Risalah memahami lesbian, gay, bisexual dan transgender iaitu LGBT dari perspektif seorang Muslim. Ini adalah suatu panduan asas bagi mengenali beberapa istilah yang berkaitan dengan LGBT. Sikap yang seharusnya diambil oleh seorang Muslim terhadap isu ini, tindakan dan langkah yang bersesuaian bagi mengatasi permasalahan ini, dan tindakan yang boleh dilakukan oleh semua pihak dalam usaha bimbingan dan interaksi dengan kelompok LGBT, khususnya dalam kalangan Muslim di Malaysia. Orientasi seksual atau ketertarikan seksual adalah merupakan keinginan individu untuk memenuhi rasa cinta dan berhubungan dengan intim sehingga terjalin sebuah ikatan antara dua insan. Orientasi seksual bukan hanya ketertarikan seks secara jasmani atau biologi, tetapi juga menjangkau hubungan rohani atau batin. Belum ada suatu kajian yang boleh memastikan sama ada orientasi seksual seseorang dapat diubah atau tidak. Walau bagaimanapun, beberapa penemuan kajian menunjukkan dua keadaan, iaitu orientasi seksual boleh berubah dan orientasi seksual tidak boleh berubah. Orientasi seksual masih menjadi misteri dalam kalangan ilmuwan. Mereka memenuhi fakta bahawa faktor biologi sama ada genetik, DNA atau lain-lain dan pengaruh persekitaran terutama pada usia awal kanak-kanak mempunyai pengaruh terhadap orientasi seksual. Berdasarkan kenyataan tersebut, kita sebenarnya tidak perlu berterusan berpolemik sama ada orientasi seksual boleh diubah atau tidak, diperolehi semenjak lahir atau semasa proses membesar. Setiap orang mengalami keadaan yang berbeza-beza, sehingga tidak memungkinkan suatu kesimpulan secara umum dapat dibuat. Orientasi seksual adalah sesuatu yang unik dan perlu ditangani dengan bijaksana oleh setiap individu. Justeru, bagaimana seharusnya Muslim menangani masalah orientasi seksual? Allah Subhanahu Wa Taala adalah pembolak-balik hati manusia. Hanya kepadanya kita berharap serta berdoa agar semua yang berada dalam jasad termasuk orientasi seksual sesuai dengan ajaran dan syariat Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jari jemari Ar-Rahman, bagaikan satu hati sahaja. Dia memalingkan hati itu dengan kehendaknya. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah yang memalingkan hati-hati, palingkanlah hati-hati kami untuk mentaatimu. Hadis riwayat Muslim. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. So hari ni saya akan jadi doktor. Saya yang akan mengesahkan HIV. So, saya Imam. Saya akan menjalankan watak Imam lah sebagai kawan daripada Mai dan Z. So, let's go. Ya, saya Mai. Saya akan menjadi partner Z. Z dah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zakwan Muhammad sebagai partner Mai. Assalamualaikum, saya memegang watak Faris dalam telemovie kali ini menjadi kawan Emang dan Zack dan Mike. So,
Weh, kau dengar pasal berita sekarang? Banyak pasal LGBT weh. Sumpah teruk zaman sekarang. Ya tu, aku risau kat pasal LGBT ni. Itulah tu, kau harap tak ada jadi macam tu. Tapi aku risau dengan si Z tu. Ya tu, aku pun tengok Z dengan Mai tu dia macam ni beberapa hari ni. Risau kat aku. Kan apa-apa kan jadi kita susah. Sekarang aku geraklah nak ada kerja hal sikit kat luar. Okay weh, kerja kan. Main game jap. Ya. Saya rasa macam nak selesai lah. Saya buka kat sini, buka kat sini. Cepatlah sikit. Saya rasa dalam ni saya nak lama sikit lah. Jap. Macam saya dengan Mai dah balik. Zek? Hai? 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 Ui, okey tak? Okey je. Apa kau ucap je? Jom hospital. Tak apa-apa lah, aku okey dah masih. Macam ni. Kau nak hospital tak? Tak apa, aku okey. Jom hospital. Aku okey. Oh, okey. Aku okey. Okey, jom. Jom hospital. Hospital. Kemal, keputusan HIV awak ni menunjukkan awak positif ni, Kemal. Cuba awak beritahu apa yang awak telah buat, Kemal. Sebenarnya doktor, saya terlibat dengan kejadian LGBT ni doktor. Saya tak tahu pula benda tu boleh jadi sampai macam ni. Saya menyesal doktor. Awak tahu tak awak telah positif HIV? Ini semua di atas sumbang mahram awak. Perbuatan itu amatlah terkutuk. Awak tahu tak, Iqmal? Tolong, Iqmal, berubah. Saya betul-betul menyesal doktor pasal perbuatan yang saya lakukan sebelum ini. Mai, awak tahu tak HIV ni tak ada ubat, Mai. Saya harap awak berubah. Kita teruskan dengan bahagian rumusan dan cadangan. Berdasarkan hasil kajian kami mendapati antara faktor utama yang dihadapi oleh orang yang melakukan LGBT adalah berkaitan dengan hubungan persekitaran sosial. Selain itu, kami mendapati faktor mereka yang terlibat dengan LGBT adalah personaliti semula jadi. Hal ini kerana persekitaran memainkan peranan yang penting dalam menentukan personaliti mereka. Walaupun personaliti itu berlaku secara semula jadi, namun ianya disebabkan oleh pengaruh persekitaran. Selain itu, kami juga mendapati pengaruh rakan sejenis turut menjadi faktor yang paling utama dalam pelibatan LGBT. Selain itu, terdapat juga mereka telah menyatakan faktor berlakunya tingkah laku LGBT adalah disebabkan oleh keinginan seksual yang kuat dan orientasi seksual. Hal ini kerana keinginan seksual yang kuat dapat menyebabkan seseorang individu yang sanggup melakukan apa sahaja demi memenuhi kehendak seksual mereka. Orientasi seksual pula menentukan keinginan seseorang itu, sama ada mereka cenderung menginginkan gender sejenis, gender yang berlainan atau kedua-duanya. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang didapati daripada LGBT, iaitu sokongan sosial, pengalaman mengalami gangguan sosial, kurang kasih sayang dan sokongan daripada ahli keluarga, rangsangan seksual dan kesunyian. Walau bagaimanapun, faktor-faktor ini perlu dititik beratkan kerana ianya adalah penyumbang kepada faktor yang boleh mendorong seseorang menjadi LGBT. Berdasarkan hasil kajian ini, kami menyarankan agar kajian dilakukan secara menyeluruh tentang golongan LGBT di Malaysia. Hal ini kerana dengan adanya faktor-faktor ini,
kerajaan, masyarakat, keluarga maupun ibu bapa dan ahli keluarga lain dapat mengambil langkah yang efektif di samping dapat mencegah dan mengawal peningkatan golongan LGBT. Selain itu, hasil kajian ini dapat memberi impak yang positif. Antaranya dapat mengetahui langkah-langkah intervensi yang berkesan. Seterusnya, dapat membantu golongan ini menjadi lebih baik dan diberi peluang untuk berubah, dapat melahirkan keluarga yang sejahtera dan mengekalkan sistem keluarga di mana ada suami dan isteri. Malah dapat hidup bahagia dan harmoni dalam negara yang aman dan bebas daripada diskriminasi, dan masyarakat akan menjadi lebih positif dan mempunyai sifat kemanusiaan yang tinggi. Akhir sekali, dapat melahirkan ramai model insan yang boleh membantu dalam menaikkan nama negara di peringkat global. Oleh itu, dengan mengetahui faktor-faktor ini juga kita dapat mencari cara yang berkesan untuk menyantuni golongan LGBT ke arah kehidupan sejahtera. Sekian, terima kasih.